Ustaz berdebat dengan Ustaz ni. Nak dengar tak? Apa dia? Kamu cerita ke kamu buka YT? Tak. Aku tengah tengok kita lah. Nak dengar tak? Apa dia? Okay. Cakap nak dengar tak? Tempat idaman. Okay. Ustaz kan sekarang banyak percanggahan. Ustaz antara Ustaz, Ustaz antara Ustaz, Ustaz antara Ustaz kan. Sebenarnya kan, saya ada tengok satu cerita ni. Dia kisah Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Imam Malik lah kan. Malik dan juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dia adalah Imam Malik. Betul tak kan? Dia nak berguru kan. Dia nak berguru dengan Imam Malik kan. Satu hari tu aku dah cerita dengan Ijadi dah benda ni. Satu hari ni Imam Syafi'i, Imam Malik cakap rezeki ni kalau kita tawakal dan doa dan kita yakin, insya-Allah rezeki tu akan datang. Tapi bercanggah pula dengan Imam Syafi'i. Iwan minta zikir dan doa untuk memenuhi hati. Yang pasal anggur tu Imam Syafi'i pula cakap apa? Imam Syafi'i cakap tapi kita perlu berusaha dan kita perlu berdoa untuk kita dapatkan sesuatu tu. Betul juga apa yang Imam Syafi'i cakap kan? Lepas tu satu hari ni Imam Syafi'i keluar daripada pondok tu. Dia ternampak ada orang tengah petik buah anggur dan dia minta untuk tolong untuk petikkan anggur tu. Dia petik anggur tu, dia dapatlah satu tas anggur tu kan daripada owner tukang anggur tu. Lepas tu dia cakap dalam hati dia, ni aku boleh bagi tahu yang kita perlu berusaha juga untuk kita nak dapatkan sesuatu kan. Dia pergilah jumpa Imam Malik. Sampai dia jumpa Imam Malik, dia cakap dengan Imam Malik, jom. Dia cakap dengan Imam Malik apa tahu? Dia cakap dengan Imam Malik, ni dia kalau kita doa dan kita usaha apa yang kita nak kan. Tapi Imam Malik cakap apa pula tahu? Imam Malik cakap pagi tadi dia nak keluar daripada pondok, dia cakap dia terasa dalam diri dia terfikir dia nak makan buah anggur sangat kan. Tapi tak disangka-sangka yang bawa buah anggur tu Imam Syafi'i. So maknanya Allah SWT ni bagi rezeki pada dua cara. Dan pendapat antara dua imam ni bercanggah, tapi diorang selesaikan dengan cara yang mudah. Faham tak? So diorang ketawa-ketawa macam tu. Habis tu dia tak ada perbahasan. Macam mana yang ustaz-ustaz kita sekarang, yang saya bukan cakap diorang berbahas sekarang, tapi itulah cara-cara orang-orang yang terdahulu untuk, maksudnya dua-dua boleh terima lah Man. Dua-dua boleh terima. Daripada Imam Malik boleh terima apa pandangan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i boleh terima apa pandangan Imam Malik. Sebab dua-dua tu ada manfaat. Betul tak? Kan? Dua-dua tu ada manfaat. Sebab apa? Rezeki tu Allah Ta'ala bagi dekat Imam Malik sebab Imam Syafi'i. So itu cara Imam Malik dan juga dua imam ni, imam yang kita ikut mazhab. So dua power imam. Nampak tak diorang punya perbahasan, diorang punya lembut. Macam kita sekarang, Wahabi macam ni, yang ni macam ni, yang ni fight. Hari tu aku ada satu soalan dia, orang bertanya aku tau. Tapi ni borak bukan dalam live, borak secara real live. Dia cakap aku apa tau? Tabligh ni kalau tak pergi, wajib ke? Okay, setiap umat, setiap manusia yang dilahirkan ada kalimah tauhid la ilaha illallah, wajib menyampaikan dakwah walaupun sepotong ayat. Itu adalah hadis. Betul tak Dan? Itu Nabi yang cakap tau. Nabi yang cakap. Sampaikanlah ayat aku walaupun sepotong ayat. Itu dah dikira dakwah. Korang share video ustaz bagi ceramah dekat TikTok ni pun, korang repost pun dah dikira dakwah. Korang post apa-apa benda-benda korang tak bercakap pun dah dikira dakwah. So sangat simple. Dakwah ni pelbagai cara. Dakwah ni pun korang tunjuk akhlak pun dikira dakwah. Guys, ada orang cakap
sebelum tutup live baca kunut nazilah untuk Palestin. Tu Macam jadi mana sana, jadi lah. Lepas tu ajak Assalamualaikum jual solat pun dakwah. Assalamualaikum jual solat. Dakwah paling terbesar senyum. Senyum je kan. Jauh. Dah jauh. Tu kita orang tak boleh. Dan sebarkan salam, Nabi cakap. Sebarkan salam. Maksudnya bagi sebarkan salam. Maksudnya korang cakap Assalamualaikum pun dah dikira dakwah dah. Sebab Nabi cakap sebarkan salam. Senyum dah kira sedekah. Masa orang tu tanya aku cakap dia, tabligh ni tak wajib untuk kita buat. Benda ni bukan wajib, betul tak? Kan? Benda ni bukan wajib, tapi ini adalah semua orang dalam dunia ni ada 124,000 nabi kan? Ada 313 rasul dan ada 25 nabi yang perlu diketahui dan 5 ulul azmi, dan kita ni salah satu umat Nabi Muhammad yang dapat buat kerja dakwah Nabi Muhammad SAW. Kan? Benar. Umat terdahulu ni umat Nabi je yang boleh buat. Maksudnya Nabi-Nabi je boleh buat kerja dakwah ni. So kita ni yang dalam dunia Istimewa. umat Nabi Muhammad SAW ni kita kena dakwah. Kan? Tabligh ni bukannya wajib untuk semua orang, tapi dakwah kan, antara pintu ke pintu. Lepas tu dia tanya aku macam-macam di. Sebenarnya dia tanya aku tu sebab adik dia keluar juga 4 bulan. Tapi adik dia keluar jenis tinggal terus. Faham tak? Lepas keluar. Faham tak? So dia tanya aku dia macam dia jadi curious macam aku cakap sebahagian orang bukan macam tu. Mungkin segelintir daripada tabligh yang nampak macam tu and dia conquer kat semua. Jangan rosak, jangan kerana setitik nila rosak susu belanga kan. Dia bagi saya kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam saya contoh macam saya mampu keluar 3 hari je. So azamah 3 hari. Ini kita buat live ni pun kita share benda macam ni, kita borak pasal agama, kita borak pasal iman, kita borak pasal Rasulullah. Ini pun dah dikira dakwah. Korang betulkan balik apa yang kita orang cakap pun dah dikira dakwah. Inilah dakwah. So tak semestinya korang kena keluar tabligh tu baru dikira dakwah. Korang share benda baik, korang bercerita dekat family korang, anak korang cerita kat wife korang, oh ni macam ni apa semua. Tu pun dah dikira dakwah. Dakwah ni penyampaian dia. Ke masjid pun dah dikira korang dah berada di jalan Allah. Maksudnya korang dah berjalan di jalan Allah lah. Maksudnya kalau korang on the way ke masjid tu korang mati dalam keadaan korang mati di jalan Allah. Macam tu. Benar. Aduh. Kalau kita tahu apa pahala dia, kalau kita tahu apa fadilat dia, kalau kita tahu macam mana cara nak buat dia, insya-Allah kita lagi macam semangat nak buat. Dia sebab kita tahu, sebab kita tak tahu, sebab kita tak di apa ni orang cakap, tak dititipkan benda ni daripada kecil. Mungkin ada setengah orang family yang beragama. Mungkin setengah orang family yang western, yang jenis tak ni. So mungkin melalui benda macam live macam ni, kita boleh sampaikan benda-benda baik and benda tu boleh sampaikan kepada orang lain. Tu dah kira dakwah tu. So sampaikan je. Yang penting sampaikan kat family dulu. Sebab apa-apa family ni kan macam contoh korang kat rumah kan, korang nampak abang korang tak solat kan. Kejut je cakap bangun subuh. Sebab nanti kat akhirat semua akan cakap nafsi. Tapi bila dah sampai bab nak timbang tu, semua akan walaupun sendiri. Semua berebut nak ambil pahala dekat orang lain tu. Semua akan claim. akan ungkit. Sampai akan cakap apa semua ungkit. Sampai yang akan cakap, ya Allah, kalau dia ni tarik aku untuk solat subuh, mungkin aku akan solat. Sampai macam tu. Imagine. Itu Nabi cerita balik tau. Sebab Nabi dah boleh nampak dah depan ni umat dia macam mana. Sebab tu Allah jadikan solat sunat taubat. Ada orang tanya apa ni? Macam mana nak kawal iman kita yang naik turun? Tu tanggungjawab. Solat awal waktu. Zaman dan ada orang tanya aku, macam mana pula tabligh yang fokus kat agama semata-mata
Mental Dunia kuat. langsung tak ambil tahu. Apa man? Terus Tak buat. tahu. Jangan tunggu-tunggu. Macam mana pula tabligh yang fokus kat agama semata-mata, hal dunia langsung tak ambil tahu. Dunia ni dia jangan letak kat dalam hati. Kan manusia zaman sekarang ni dia letak cinta dunia dia terlebih daripada akhirat dia. Kan. So bila orang tabligh ni keluar terlampau lama, maksudnya dia tinggalkan dunia dia, dia nak cari kerajaan Allah SWT. Kalau dia tinggalkan bini dia, anak dia, maka dia dosa lah. Kan? Dia tinggalkan nafkah dia tinggalkan ni, salah dia. Kan? Dia kena balance lah. Even dia cari dalam kerajaan Allah SWT, dia still salah sebab dia tinggalkan tanggungjawab dia kan, yang dipikul. So sebab tu orang tabligh sebelum keluar 40 hari, 4 bulan, setahun, diorang akan pergi ke Siptaling. Diorang kena tanya dulu nak keluar 4 bulan ni bini dah cukup duit ke belum, makanan macam mana untuk diorang semua. Diorang dah buat macam tu dah. Punya. Faham tak? Betul. Boleh tak share macam mana korang boleh keluar 3 hari? Thank you. Boleh, nanti kita orang nak keluar, nanti kita orang beritahu. Betul. Dalam ni banyak lelaki ke perempuan ni. Tanya dia share macam mana korang boleh terjoin keluar tabligh. Sini, join keluar tabligh ni Saya first kali kan, masa tu arwah, saya ingat lagi arwah Siti Sarah nak meninggal kan. First day arwah Siti Sarah meninggal, Haris Anwar korang kenal dia tak tahu lah, dia time tu dia macam pelik sikit. Hari tu dia pelik sikit. Ni dia cerita kat kau juga dia semua kan, betul tak? Hari tu dia pelik. Saya duduk satu rumah dengan Haris dengan Taju. So that time bila dia sedih tu, lepas tu saya cakap dengan dia, tak apa Haris, nanti ada satu hari nanti kita boleh lah ikut tabligh apa teman. Esoknya 2 hari selepas tu dia terus dapat call, dia dapat keluar pergi tabligh dengan Ustaz Abid lah. Kan? Dia keluar dengan Ustaz Abid lah. Lepas tu kita orang tak keluar lah. Lepas tu Haris masa tu dia hari-hari dia rasa nak mati. Sampai kan dia cakap saya, "Man, aku sayang kau Man. Kau nak apa kau cakap je. Kita ni kawan kan." Saya takut lah tengok Haris ni tu. Hari-hari dia nangis. Nangis hari-hari. Sampai dia tidur pun saya akan tengok. Saya pegang kat sini kan. Macam, "Oi, dia ni hidup ke dah mati ni?" Dia mati. Aku macam gitu tu. Lepas tu aku kejut. "Haris, bangun." "Oh, hidup lagi. Lepas ada cakap aku, "Kenapa?" "Aku saja tengok kau hidup ke hidup lagi tak." No, so starting tu Haris keluar tak pergi 3 hari. Sebenarnya pahala yang kita orang buat ni, yang kita keluar 3 hari ni Banyak hari lah. banyak kat Haris lah. Memang banyak kat Haris. Lepas tu minggu depan tu saya nak pergi pula. Haris ajak saya. Lepas tu saya telefon Pok D. Lepas tu Pok D cakap, lepas tu kau pergi rumah aku dia yang lepak rumah aku. Lepas tu kita cerita pasal Aisyah kejap. Kita borak-borak. Yang Aisyah unfollow kau tu. Benda tu tak payah cerita sini beruk. Nama dia bangang sikit. Okay, jadi cerita Pak Zadi lah. Jadi okay, starting dia time Zadi datang rumah dorang tu kan. Time tu Daman ada, Haris ada, aku ada. Time tu aku tak kahwin lagi. Kalau aku ada dalam ni lah. Aku ada time tu. Aku tak ada. Aku tak ada dia. Tak ada kan? Aku tak ada. Faiz Abbas. Time tu kan. Sebelum ni Zaidi kalau buat badan, dia orang bila buat badan ni dugaan dia akan menunjuk tau. Kononnya nak bagi motivation, tapi sebenarnya syaitan ni pandai tau. Syaitan ni buat macam, oh kau boleh bagi motivasi ke orang ni, padahal kau nak menunjuk sebenarnya sebab kau dah buka aurat. Benda tu dah jadi saham, dah jadi dosa jariah kau dah. Dah jadi riak. So bila Zaidi pergi kat rumah diorang tu, Zaidi cakap kat Haris, sebab time tu kita tengah lawan-lawan buat badan tau. Haris buat badan, Zaidi tengah buat badan. Diorang semua tengah workout lah sekali dengan Daman lah. Daman pun kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada kan. Badan aku cantik lah time tu. Okay, lepas tu Zaidi cakap dekat Haris, aku nak buat badan tapi aku takut aku menunjuk lah. Haris pelik tau. Haris pelik. Sebab jadi tak pernah pun macam tu. Sebab jadi sebelum ni memang payung habis lah orang cakap. Payung habis lah sebelum ni memang payung habis lah. So Haris macam pelik tau dengar. Lepas tu lepas selang 2-3 hari tu Haris macam Haris Anwar, Haris cakap,
jom lah keluar 3 hari sekali dengan Daman lah. Time tu first time keluar dengan Daman lah. Dengan abang Abang Bobby ni, Zahiri Azim. Lepas tu, ramai lah time tu. Apa? Hari Anwar. Zul Arifin ada. Tu first ke? Tak, Zul Arifin second. Tak, tu first. Ha? Dari yang first. First lah. First Zul. First gila. Yang kita pergi. Itulah yang aku cakap tu, pergi dekat. Zul tak ada. Abang Zul tak ada. Zul tak ada, Zul tak ada. Odi, Abang Zul tak ada yang tu. Tak ada, Zul second. Abang Zul second. Kamu second Wan, kamu second. Ini first. Ya. Ni first sekali. Oi, time tu memang tak tahu lah. Kalau nak ikutkan, yang first batch, yang hari sekolah tu, kau tahu siapa? Kau tahu siapa? Syarif Zero. Atu. Time tu Abang Syarif ada. Ya, Arif. Copot pun ada tau. Ha. Copot keluar masa zaman-zaman Aris tu lah. Ya, sehari je kan copot. 3 hari. Oh, ni jenis touch tak dulu. Touch tu apa? Touch macam mana? Maksudnya touch. Solos kedua. Geng-geng Solos saya. Boys Solos dengan Iwan apa semua. Saya dapat pergi sana pun sebab daripada Solos dan Dihu juga. Dia orang ajak. Baru saya dapat. Baru jumpa semua. Masa dulu Iwan jumpa saya, dia panggil saya Ustaz dulu. Ustaz benda kau dengan rambut perang kau tu. Ustaz. Dia panggil saya Tapi Ustaz. saya jumpa Zaidi diam je. Jangan saya Ustaz. Paling tekun kat depan. apa? Paling tekun kat depan. Duduk depan kan nampak. Saya Paling. Memang saya lemah gila Zaidi masa tu. Kali bangun ambil kau. Alamak tingginya budak ni. Saya dengan Zaidi time tu first keluar tu, kita orang borak-borak lah. Borak-borak, ada satu brother ni lah. Brother ni duduk bawah rumah je. Lepas tu dia borak dengan Amisak kita orang. Tapi kita orang time nak tidur dah time tu. Mata dah berat. Borak dia panjang. Siapa nama abang tu ni? Bodoh lah Man. Kalau abang tu ada dalam ni ke tak dia terasa Man. Ada lah. Abang tu siapa nama dia? Aku lupa. Lepas tu kau tanya nama dia pula. Bongok lah Man. Kata ya. Kau balan ni. Dah tahu lah idaman. Tadi Aisyah. Lepas tu dia suruh sebut orang lain pula. Kau ni bebal lah Man. Kau kenapa? Kau makan apa ni? Kau ada ambil bahan terlarang ke? Bahan terlarang tadi. Apa touch. Korang kenal Haji Soleh kan? Memang beg gila lah. Kenal? Tak. Kawan Saci tak, memang tak. Tak tahulah. Dia Allah ni dia okey macam ni lah. Pakcik Nabi pun, Nabi Allah sendiri cakap yang iman ni tak boleh copy paste. Maksudnya kalau bapak kita beriman, tak semestinya anak kita beriman. Contohnya macam Pakcik Nabi. Pakcik Nabi ni protect Nabi daripada kecil sampai ke tua, protect buat dakwah, tolong buat tolong Islam tu, bantu agama Allah apa semua. Tapi Allah tak bagi pun hidayah. Nabi doa nangis-nangis siap minta apa semua, tapi Allah nak bagi tahu kat Rasulullah yang hidayah ni bukan kau yang bagi, hidayah ni aku yang bagi. So macam mana kita nak dapat hidayah ni? Hidayah ni sebenarnya hari-hari Allah bagi. Sekecil-kecil hidayah bila kita dengar azan. Tipulah korang kalau korang tak dengar azan. Itulah sekecil-kecil hidayah. Kalau orang cakap belum dapat hidayah lagi lah, Hidayah ni sekecil-kecil hidayah bila kita dengar azan. So bila dah dapat hidayah tu, korang kena grab. Okay, contoh let's say macam orang bagi hadiah kat korang kan. Korang bagi hadiah. Tapi korang macam buat dia. Korang rasa orang tu nak bagi hadiah lagi tak? Tak. Ibarat dia macam tu lah. So Thank you yang bagi hadiah. bila dah dapat tu, grab betul-betul korang pegang and minta ke Allah supaya dapat istiqomah ha. Betul. Kalau macam saya lain. Macam saya Sena PKP. Macam mana boleh kena Idan? Keluar tablik jugalah. Saya waktu PKP tu saya Ustaz belajar solat, bukan belajar solat, belajar maksudnya dengar Ustaz ceramah apa semua, and then saya first time buat solat tahajud seumur hidup. Lepas tu saya doa lah kat Allah, ya Allah bukakan jalan aku, tunjukkan aku jalan yang benar. Selang sehari macam gitu, tiba-tiba Haris Anwar call. Saya DM Haris, saya cakap kat Haris, macam mana benda ni nak ikut? Sebab saya dulu pernah keluar time saya kecil, umur
Ahmad, Izaidi, Iwan semua. Kat situ tu lah, kirakan tahun lepas, masa tu, masa PKP tu saya first time solat tahajud. Kau tengok solat tahajud, kau punya air mata macam air sungai. Tanpa henti. Tiba-tiba Aris DM. Tapi apa yang saya respect dekat Daman, Syahidan, Iwan, dorang ni keluar 40 hari. Macam saya, Aku 3 hari lah. 3 hari. Kita sama ni. Kita sama. Daman, Idan, nampak je macam ni kan. Tapi dorang terus keluar 40 hari tau. Terus keluar 40 hari tau. Tak ada fikir-fikir panjang, terus keluar 40 hari. Daman 4 bulan. Daman 4 bulan. Idan 40 hari lah. 40 hari. Steady lah. Korang boleh fikir sendiri lah. Nampak je macam ni sebenarnya. So janganlah judge orang daripada luar. Masa 40 hari yang kedua tu maksudnya silah kedua tu, kau tahu tak, tentu aku duit tak ada tu. Tak ada, serius aku cakap kau tak ada duit pisang aku tentu job kurang kan. Tapi Allah uji tentu kan. tapi Allah Ta'ala ni baik kan. Memang ada saja lah. Sampai aku pakai duit tabung kan. Duit tabung tu, Tabung masjid. tabung masjid nenek kau. Haji Soleh, Daman, Idan kenal aku. Saya tak keluar dekat Haji Soleh kat mana Man? Dulu kan? 50 Membau Sempak. Dulu tak keluar. Membau Sempak. Jangan cakap respect besok dah saya 90 yang saya tak boleh beli Tafiq tu. Aku paranormal. Saya jahil. Saya tak boleh. Malaysia je dalam Malaysia. Saya jahil. Korang rasa macam korang yang decide untuk masuk live ni kan? Dah soalan Sebenarnya apa percakapan kita saat ni lepas waktu macam mana? atas izin Allah. And korang masuk live ni pun, dengar apa yang kita cakap ni pun atas izin Allah. And ada sebab kenapa Allah nak bagi korang masuk. Sebab untuk Terima kasih. Allah nak gerakkan, mungkin benda tu boleh gerakkan hati. And banyak tau yang Iwan sampaikan dekat Zaidi, yang Siti bagi tahu Zaidi. Sumpah Zaidi sangat-sangat sebab sangat-sangat terharu lah, sebab apa yang kita buat ni dapat impact yang manfaat. So kita tak larilah daripada niat. So kita doa banyak-banyak supaya jangan lari pada niat, supaya jangan kejar Dunia. macam kerja dengan TikTok tu biasalah. Kerja tu tak kerja, tapi jangan terlalu lari pada niat lah. At least kita sampaikan manfaat juga. Sampaikan benda-benda yang bermanfaat. At least benda tu jadi amal jariah kita. At least kita dah mati pun benda tu still berjalan. Benda kalau contoh orang tengah record apa yang kita cakap ni, orang dengar balik kan berjalan. Walaupun pun dapat pahala juga. Tiga amalan bila kita mati. 3 amalan yang kekal kat dunia. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. 3 benda lah. So ni adalah ilmu kan. Doa anak yang soleh. Perasaan lepas keluar tablik. Apa perasaan lepas keluar tablik? Lain. Sangat-sangat tenang. Bukan. Keluar. Tangguh. Maksudnya? Lepas tangguh. Oi, dugaan bos. Dugaan. Sangat dia confirm kena uji. Sebab apa yang Ustaz jadi cakap, orang bila dia nak berubah ke arah kebaikan, ujian pertama yang dia akan dapat adalah orang sekeliling dia. So orang sekeliling ni akan datangkan ujian untuk kita. Untuk orang yang selalu untuk orang yang nak berhijrah ni, ujian pertama yang dia akan dapat adalah orang sekeliling dia. So benda ni lah yang macam kadang-kadang ada orang keluar tablik, tiba-tiba korang ternampak dia pergi club ke apa. Korang jangan salahkan dia tablik. Salahkan individu. Setan yang hasut dia tu. Salahkan individu. Ujian dia lagi hebat lah orang kata. Keluar tablik, bila jadi jahat, dia lagi jahat sebelum ni. Lagi double. Dia macam gini, sebelum ni kita jahat. Lepas tu kita masuk tablik, and then bila kita tangguh, bila kita tak rekod rapat dengan jemaah ni, kita lagi jahat daripada sebelum. Itulah ujian dia. Lepas tu dia kena kekalkan. Bila keluar tablik, dia balik tu dia akan praktikan 5 amal masjid, 5 rumah-rumah. Benda-benda tu yang buatkan kita baca taklim. Benda tu yang membuatkan kita ni terus istiqamah. Bagi Zaidi nak elakkan daripada kita kuat daripada kena ujian tu, solat dan benda-benda Daman cakap tu. Sebab solat ni Allah bagi tahu kan, nak untuk mencegah daripada kemungkaran.
jadi perasan tak repost tu. Ya betul, nak cari Keluar terbaik. tablik ada perempuan pun ada tapi dia panggil masturat. So dia kena ada yang mahram saja Dia ada- Ikut pada suami ke abang ke. Dia kena mahram saja bro nak isi untuk saya bantah hadis Ada masturat. Medi. sahih. Ya, saya kalau benda tu tak sahih saya takkan cakap, and benda tu kalau saya tak tahu saya pun takkan cakap. Apa dia man? Dia apa? Dia cakap kalau nak keluarkan satu hadis tu pastikan benda yang sahih. Hadis ni ustaz saya cakap apa tahu? Kalau even hadis tu pun hadis orang cakap apa? Doif. Hadis doif. Walaupun hadis tu hadis doif, kita ambil dia sebagai untuk kita nak amalkan. Sebab dia kebaikan. Walaupun dia doif. Benda tu tak, benda lagu orang kata, benda yang salah. Asalkan dia doif, asalkan dia bagi manfaat and dia bagi kebaikan. Siapa yang cakap tadi man? Kalau ni cakap boleh je. Bulan 1 ni ikut kita orang. InsyaAllah. Surat 3 hari 10 hari 2 bulan. Satu ada keluar. Bulan 1 ada. Aku keluar. Bulan 1 ni nak ikut jom boleh tak ada masalah. Berapa hari? Dan kau ikut kan? Pergi kan? Sebab Okey. Lagi satu sebelum aku terlupa kan. Kebanyakan ni apa yang Ustaz Wadi Anwar cakap tau. Ni apa yang Ustaz Wadi Anwar cakap. Ustaz Wadi Anwar ni bila dia buat ceramah, dia akan buat research tau. Dia akan buat research. Ya, dia jadi Dia kata 90% dekat dalam Malaysia ni orang bercerai disebabkan tak solat. Disebabkan laki bini tak solat. 90%. Ni Ustaz Wadi Anwar cakap Korang boleh search cari balik video-video Ustaz Wadi Anwar Ustaz Wadi Anwar cakap. Bukan kebanyakan, mostly yang bercerai tu disebabkan diorang tak solat sekali. Maksudnya tak solat kat dalam rumah tu. So bila tak solat tu tak ada keberkatan dalam hubungan korang dalam tapi jadi takut kan bila nak sebut benda-benda macam ni, takut datang kat hujan diri sendiri pula kan. Macam kisah-kisah yang benda jadi sebelum-sebelum ni, macam 3 tu kan, yang pasal 3 kan. Bila kita bercakap pasal orang, sekejap lagi Allah uji kita, takut kita pula tak dapat nak hadap. So Apa dia, Man? Ya, tadi ada orang cakap aku apa tadi sekejap, sebab berdusta atas nama Nabi maka nerakalah tempatnya. Bukhari 110. Ya, saya pun taklah mengajar orang ni benda-benda yang saya tak dengar. Takkanlah saya nak ajar orang benda-benda yang sesat. So kalau benda yang baik tu daripada saya, benda tu sahih, awak ambil. Kalau benda tu tak betul, rasa ragu-ragu, awak tegur lah kan. Jangan Rasa ragu-ragu, pergi tanya ustaz balik. Tanya orang yang betul, tanya orang yang berilmu. kita orang dah awal-awal dah cakap dah, kita orang bukan ustaz, sebab tu kita orang tak boleh keluarkan hukum. Orang tanya pasal hukum kat kita orang pun, kita orang takkan jawab pasal hukum. Tapi kita belajar, adalah 1-2 dalam kepala ni hadis yang kita duduk ingat kan. Macam kita hari pagi-pagi tu kita akan dengar hadis. So mana hadis yang kita tahu, kita baca lah, bagi tahulah kat orang. Betul? So Ni lebih kepada sharing dan bertukar pendapat. kalau nak cakap saya ni macam, saya ni boleh bagi tahu setiap hadis apa, Tirmizi, hadis ni, Bukhari. Saya bukan Maulana Sa'ad yang hafal 300,000 hadis. Okey, tapi jadi nak tanya korang siapa manusia yang paling banyak tahu pasal hadis Rasulullah? Korang dalam ni tak payah jawab lah. Apa dalam dunia ni yang tahu hadis A sampai Z?